Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan kalau Anda tengah minum kopi santai-santai tetapi tiba-tiba terbongkar satu lagi kisah panas dari Sabah. Bukan sekadar cerita politik biasa tetapi melibatkan dakwaan monopoli, dokumen rasmi dan juga orang-orang besar negeri. Pada video kali ini kita akan masuk ke dunia kontroversi yang semakin meletup. Dakwaan terbaru oleh ahli perniagaan Albert Tay terhadap pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah (PBS), Joaquim Gunsalam dan juga timbalannya Jahid Jahim. Kalau sebelum ini nama mereka sudah pun dikaitkan dengan skandal lesen perlombongan, terkini cerita semakin panas apabila ada pendedahan yang baru berhubung monopoli industri besi buruk di Sabah. Albert Tay yang sebelum ini sudah kecoh dengan pendedahan skandal perlombongan Sabah mendakwa yang dia dipaksa untuk menubuhkan syarikat proksi atas arahan Joaquim dan juga Jahid ketika mereka berkuasa sebagai timbalan ketua menteri dan juga menteri kanan. Katanya mereka mahu menggunakan syarikat proksi ini untuk mendapatkan hak eksklusif mengekspor besi buruk keluar dari Sabah. Bayangkan, kalau betullah benda ini berlaku, semua pengusaha besi buruk lain tidak boleh mengekspor barang mereka secara langsung. Mereka hanya boleh jual dengan harga murah kepada pengendali eksklusif yang dilantik dan sudah tentu keuntungan besar akan masuk ke pihak yang mengawal monopoli itu. Albert mendakwa yang dia terpaksa ikut pada awalnya sebab kedua-dua pemimpin ini dianggap sebagai VVIP yang berkuasa besar di Sabah. Tetapi akhirnya dia tarik diri, katanya. Ujung 2022 sebab merasakan tindakan itu salah dan bercanggah dengan undang-undang. Lebih mengejutkan, Albert tampil dengan satu lagi bukti, yaitu surat rasmi yang bertarik pada tahun 2022. Satu surat didakwa ditandatangani Joaquim sendiri dan satu lagi ditandatangani oleh Jahid Jahim. Dalam surat yang bertarik 14 April 2022 itu, Joaquim dilihat dia menyatakan kementeriannya pada dasarnya bersetuju dengan cadangan untuk menubuhkan sebuah entiti khas ataupun SPV tertakluk kepada kelulusan kerajaan negeri. Malah ada ayat jelas dalam surat itu yang berbunyi, tindakan susulan akan diambil segera. Sementara itu, surat lain bertarik 7 Mac 2022 dari Jahid pula menunjukkan yang beliau menulis kepada Joaquim untuk memohon kelulusan menubuhkan syarikat Sabah Scrap Solution Sendirian Berhad yang dicadangkan sebagai pengendali khas monopoli besi buruk dengan kontrak 10 tahun bermula Februari 2020. Yang menarik, Jahid dalam suratnya coba membingkai cadangan itu kononnya untuk bantu peniaga kecil, terutamanya golongan B40 yang terlibat dalam industri besi buruk. Retorik ini memang biasa kita dengar, kononnya demi kebajikan rakyat kecil, tetapi akhirnya siapa yang paling untung? Itu persoalan yang membuatkan orang ramai jadi ragu-ragu. Tetapi di pihak Joaquim pula, beliau menolak tuduhan Albert ini. Katanya bukan dia yang coba monopoli, sebaliknya Albert yang sebenarnya berhasrat untuk menguasai industri besi buruk. Joaquim berkata beliau sendiri yang menolak permintaan Albert dengan alasan industri ini sudah ada ramai peniaga dan tidak mungkin dikawal oleh satu syarikat sahaja. Apabila ditanya pasal surat yang kononnya memberikan kelulusan, Joaquim menjawab itu hanyalah surat sokongan dan bukan kelulusan rasmi kerajaan negeri. Malah beliau menegaskan kerajaan negeri tidak pernah meluluskan cadangan itu, jadi isu monopoli tidak timbul. Persoalannya sekarang, siapa yang betul? Kalau surat itu sekadar sokongan, kenapa ia ditulis dengan nada yang seolah-olah kementerian bersetuju dan tindakan susulan akan diambil segera? Kalau betul ini hanyalah sokongan, adakah wajar seorang timbalan ketua menteri menandatangani dokumen seperti itu, sedangkan ia boleh disalah tafsir sebagai pengesahan rasmi? Lebih menarik lagi,
Dakwaan terbaru ini muncul selepas Joachim Gunsalam sebelum ini menafikan menerima Rp600.000 rasuah daripada Albert dalam kes perlombongan dan mendakwa ia hanyalah sumbangan politik. Albert membalas kembali. Katanya alasan itu sangat klise. Kononnya lebih daripada sedozen adun dan speaker dun yang sebelum ini terlibat kes rasuah pun menggunakan alasan yang sama, yaitu drama politik, pinjaman, ataupun sumbangan. Tetapi apabila ditanya mana bukti, mana risit, ataupun penyata bank, tidak ada seorang pun yang mampu menunjukkannya. Albert mencabar Joachim sekali lagi. Kalau benar itu sumbangan politik, tunjukkan dokumen rasmi untuk membuktikannya. Nah, disinilah letaknya satu lagi kontroversi yang besar. Adakah istilah sumbangan politik sudah menjadi alasan standar untuk melindungi rasuah? Sebab kalau kita imbas kembali kes-kes rasuah politik di Malaysia sebelum ini, memang banyak yang cuba digambarkan sebagai dana politik. Malah dalam laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, isu derma politik ini memang satu loophole yang masih tidak jelas undang-undangnya. Ada kes di mana pemimpin politik menerima uang dalam jumlah jutaan ringgit, tetapi dilabel sebagai dana parti dan bukan rasuah. Tapi persoalan asasnya, kalau uang itu diberi untuk mendapatkan proyek atau kelulusan khas, bukankah itu tetap rasuah? Betul atau tidak? Nah, dan situasi pula nampaknya semakin rumit apabila Albert sendiri kini berdepan tuduhan bersama dua orang adun yang didedahkannya. Tapi nasib pemimpin besar lain, termasuklah dua timbalan ketua menteri dan menteri kanan negeri, masih samar-samar. Jadi masyarakat tertanya-tanya, adakah keadilan hanya menyentuh orang tertentu, sementara individu berprofil tinggi terus dilindungi? Sekarang mari kita persoalkan pula. Adakah benar industri besi buruk ini sebenarnya lubuk emas tersembunyi di Sabah? Ramai orang fikir besi buruk ini sekadar sisa yang tidak bernilai, tetapi realitinya ia boleh menjana jutaan ringgit terutamanya apabila diekspor. Kalau satu syarikat dapat hak eksklusif, ia bermakna semua peniaga kecil terpaksa tunduk kepada harga yang ditetapkan. Ini bukan sekadar isu perniagaan, tetapi juga isu monopoli yang boleh menindas rakyat kecil. Jadi persoalan kontroversinya, adakah surat sokongan yang ditandatangani oleh pemimpin PBS ini sebenarnya satu pintu masuk untuk monopoli yang tersusun rapi? Atau adakah Albert sekadar cuba melepaskan diri dengan menuding jari kepada pemimpin politik? Kalau kita renung balik sejarah politik Sabah, ini bukan kali pertama isu sumber negeri menjadi rebutan. Dari kayu balap, minyak, gas, sampailah kepada perlombongan dan kini besi buruk. Isu yang sama masih berulang. Siapa yang kawal sumber, dialah yang kaya dan berkuasa. Dan persoalannya lagi, adakah rakyat Sabah khususnya golongan B40 yang disebut dalam surat Jahit itu benar-benar akan dapat manfaat daripada semua ini? Ataupun sekadar menjadi alasan untuk menghalalkan monopoli? Inilah yang membuatkan kisah ini cukup panas dan penuh dengan tanda soal. Apa yang pasti, Albert sudah pun membuka satu lembaran kontroversi yang bakal menggoncang lanskap politik Sabah. Dan seperti biasa, jawaban daripada pihak yang dituduh tidak pernah sama dengan pendedahan yang dibuat. Rakyat kini berada di tengah-tengah, coba menilai siapa yang benar, siapa yang berbohong. Sekarang saya ingin tanya Anda semua, adakah Anda percaya dengan hujah Joachim yang kata ini hanyalah surat sokongan? Ataupun Anda rasa memang ada niat tersembunyi untuk monopoli? Adakah istilah derma politik ini hanya alasan untuk bersihkan uang haram? Dan yang paling penting, patutkah kes ini disiasat dengan lebih mendalam sehinggalah ke akar umbi, tanpa mengira pangkat ataupun kedudukan?
Baiklah, kalau Anda rasa isu ini patut dibongkar habis-habisan, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Kita mau tahu apakah pandangan Anda semua. Sebab inilah yang akan menentukan sejauh mana rakyat Sabah dan juga Malaysia secara umum bersedia menolak politik yang diselubungi skandal. Dan sebelum kita tamatkan, ingat, ini baru satu lagi bab dari kisah panjang politik Sabah yang penuh dengan drama. Kalau ada dokumen lain yang keluar selepas ini, jangan terkejut kalau pendedahan semakin mengejutkan. Oleh itu kawan-kawan, stay tune sebab kita akan terus kupas, kita akan terus ulas, kita akan terus persoalkan apa yang orang lain mungkin tidak berani cakap. Baiklah, yang terakhir, kalau Anda rasa konten ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share dengan kawan-kawan, dan subscribe ke channel ini supaya Anda tidak ketinggalan setiap kali ada pendedahan yang baru. Ingat, kebenaran kadang-kadang lebih panas daripada fitnah. Nah, Anda sedang bersama Karens VMY dan inilah tempat di mana segala rahasia politik terbongkar. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya nanti. Sekian, terima kasih semua.